salam bahagia. Kita kembali semula ke ruang bicara ini yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan satu lagi topik yang cukup penting sebenarnya dan juga menarik telah pun kita sediakan kepada anda. Dan topik yang kita pilih di segmen yang kedua ruang bicara ini ialah FFM 31 Manifestasi Sinema Malaysia. Dan kita ada dua tetamu yang cukup istimewa sebenarnya menemani saya di studio ruang bicara ini. Selamat datang kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nasir Ibrahim yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Finas. Jadi Prof, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Dan kita juga ada seorang lagi personality yang sememangnya tidak perlu diperkenalkan lagi, tapi saya perkenalkanlah juga. Jadi selamat datang kepada saudara Asmawi Ani ataupun Alias Mawi, pengarah filem Tiada Tajuk. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya kena letak situ penyanyi juga. Jadi selamat datang ke program Ruang Bicara ini. Baik, kita nak cakap tentang FFM ataupun Festival Filem Malaysia yang ke-31. 2 tahun, Prof ya. Finas tidak dapat menganjurkan Festival Filem Malaysia ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 khususnya. Jadi apa yang ingin dicapai dalam Festival Filem Malaysia kali ini? Baik, terima kasih Mas Gawi. Untuk Festival Filem Malaysia yang ke-31 ini, matlamat utama dia sebenarnya ialah untuk mengumpulkan pemain-pemain penggiat industri dan juga pada masa sama kita memberikan pengiktirafan kepada mereka yang telah berkecimpung dalam bidang industri kreatif dan dengan penghargaan ini kita harap dapat pada masa sama menggerakkan ekonomi balik semula dan juga memberi galakan kepada semua yang terlibat dalam industri perfilman ini untuk terus bergiat dalam bidang industri perfilman. Saya tahu bahawa kita, sebelum saya dapatkan pandangan Mawi lah, saya juga nak berkongsi pandangan daripada Profesor. Kita tahu pandemik COVID-19 ini menimbulkan banyak tekanan dan juga masalah sebenarnya kepada semua sektor dan sektor seni dan budaya juga menghadapi masalah yang sama. Ketika mengambil alih selaku Ketua Pegawai Eksekutif Finas, bagaimana Prof secara ikhlas melihat tentang apa sebenarnya yang dialami oleh penggiat seni, terutamanya mereka yang terlibat dalam perfilman khususnya? Baik. Sepanjang COVID ni macam yang dikatakan ramai yang terjejas. Jadi bila terjejas tu kita pun tak boleh nak buat apa sebenarnya. Jadi Finas sendiri pun pada masa pandemik pun work from home dan juga mereka yang bergiat dalam industri perfilman pun tak boleh buat apa-apa pada masa tu sebab arahan daripada kerajaan supaya tidak ada aktiviti penggambaran dilakukan. Tapi apabila pelonggaran diberikan, maka Finas mengorak langkah untuk membuka peluang yang seluas-luasnya untuk penggiat seni melakukan sebenarnya penggambaran dan juga tapi dengan kawalan yang ketat ikut SOP yang disarankan oleh kerajaan. Jadi memang dalam kegairahan tu kadang-kadang ada yang tak ikut SOP misalnya ada berlaku macam-macam kes, tapi banyak juga saya terima aduan. Tapi dalam hal macam ni Finas pengeluar lesen biasanya akan buat siasatan dulu. Dan bila kita buat siasatan tu, kalau kadang kita serahkan laporan itu kepada polis dan juga untuk tindakan seterusnya. Dan jika siasatan didapati betul berlaku pelanggaran, barulah Finas akan mengambil tindakan. Tetapi walau bagaimanapun kita tetap kita ada pegawai protokol yang akan menjaga proses penggambaran untuk memastikan SOP diikuti ya. Jadi tapi pada masa yang macam saya kata tadi, kita bertimbang rasa. Kalau yang sebaik-baiknya memang kita galakkan penggambaran tu dibuat dengan sebaik-baiknya dengan sepenuhnya mengikut segala peraturan SOP yang ditetapkan. Baik, kita nak dapat pandangan daripada Mawi. Saya tahu semua orang tahulah Mawi meletup melalui Akademi Fantasia sebagai seorang penyanyi sehingga wujud apa yang disebut sebagai Mawi World dan sebagainya. Dan saya tahu memang Mawi berada di tempat yang cukup istimewa ketika itu. Tetapi yang mengejutkan saya dan juga rakan-rakan, kenapa Mawi tiba-tiba mengambil keputusan untuk terjun ke dalam dunia perfilman ini, mengarah filem Tiada Tajuk itu sebenarnya? Apa yang mendorong Mawi ke arah itu sebenarnya?
saya sebenarnya apa yang berlaku dalam hidup saya sekarang ni pun saya tak pernah terfikir. Tak pernah terfikir kata nak masuk dalam dunia filem untuk menjadi seorang pengarah ataupun penerbit filem semua kan. Saya tak pernah terfikir sebelum ni. Tapi sejak saya masuk dalam industri hiburan ni, jadi saya nampak banyak peluang yang boleh saya cuba selain menyanyi. Jadi mula-mula tu saya dipanggil untuk berlakon. Jadi masa berlakon tu duduk kat set, saya campur dengan semua orang, dengan kru-kru semua saya campur. Saya interview seorang-seorang. Sampai satu tahap saya rasa macam aku nak buat bisnes lah. Jadi nak buat bisnes, so saya tubuhkanlah syarikat produksi Maui World Entertainment, dan saya cuba terbitkan beberapa program TV, drama, talk show, kita ada buat sitcom juga kan. Sehinggalah dengan pengalaman tu saya beranikan diri saya untuk saya menerbitkan filem saya sendiri, terbitan Maui World Entertainment, dan saya arahkan sendiri juga. Saya memang tak ada masuk kelas yang formal untuk belajar tentang filem, tapi saya percaya bahawa apa yang kita lihat, apa yang kita lalu, itu adalah guru kita juga. So kita boleh belajar dengan apa yang kita lihat sekeliling kita. Ini yang mengejutkan saya sebenarnya, Mawi, kerana latar belakang Mawi sebelum ini dikenal sebagai penyanyi. Tiba-tiba menjadi pengarah dan mengarah filem, itu bukan satu tugas yang mudah sebenarnya. Siapa mentor sebenarnya Mawi bila kita bercakap tentang dari segi aspek pengarahan filem itu sendiri? Baik, saya peminat filem-filem P. Ramlee. Itu memang filem-filem P. Ramlee adalah menjadi rujukan saya. Daripada kecil saya suka tengok cerita-cerita P. Ramlee, saya suka dengan pengisian filem-filem P. Ramlee. Mana dalam filem P. Ramlee ni dia ada benda yang serius nak disampaikan, tetapi disampaikan secara santai, secara komedi. Saya suka dengan dialog-dialog yang sinis, dan saya terapkan juga dalam filem saya. Untuk filem pertama arahan saya, filem Tiada Tajuk, dan alhamdulillah saya pun tak menyangka sebab filem pertama arahan saya apabila dinilai oleh juri, kemudian layak pula untuk bertanding dalam festival filem 31 ni. Saya macam apa yang aku dah buat ni. Dan alhamdulillah saya mengorak langkah lagi, saya terbitkan, saya mengarahkan filem terbaru saya yang kedua, insya-Allah akan tayang pada awal tahun nanti. Tajuk dia Hantu Kuat Ketawa. Lakonan Saiful Apek, Shani, Zarina Anjoli, dan Alung Cham lah. Okey, kita kembali semula kepada FFM 31. Persiapan yang dibuat oleh Finas setakat ini dikatakan bahawa filem-filem yang akan bertanding dalam FFM kali ini telah pun di shortlisted dan sebagainya. Cuma dia orang kata tak ada pengumuman tentang top 5 dan sebagainya. Jadi mungkin tuan boleh explain sedikit, Prof? Untuk Festival Filem Malaysia yang ke-31 ini, kami ada beberapa perkara yang kita rahsiakan sebagai elemen suspense. Suspense lah. Jadi memang kami tak announcekan pun. Tapi macam Mawi sendiri pun dia pun terkejut. Dia pun terkejut. Tak sangka. Tapi kami undang juga Mawi ke festival malam tu, malam gala tu. Kita jemput, dan dia tak tahu dia menang ke tidak. Calon pun tak tahu. Calon pun tak tahu kan. Itu rahsia. Jadi bila nanti Mawi masuk ke dalam dewan tu nanti, bersama-sama dengan yang lain yang kita undang tu, semuanya kita top 5 lah. Tapi tak tahu siapa menang dia. Ini memang dalam tu semua tanya. Ini unsur suspend yang kami buat satu pendekatan yang berbeza sikit lah daripada biasa. Tarikh penganjurannya 10 hari bulan Disember. 10 Disember di Plenary Hall KLCC. Dan antara BBIP yang akan mungkin turut, yang Berhormat Menteri akan turut sama, begitu dengan Datuk Seri KSU akan turut sama bersama dengan pegawai-pegawai lain, dan juga artis-artis. Begitu juga dengan penerbit semua yang terlibat, yang terpilih. Calon 55 filem top 5 tu akan dipanggil sama. Agak-agak dapat datang. Antara kategori Prof, apakah ianya sama dengan apa yang berlaku sebelum ni dalam festival? Sama, ada 28 kategori semua. Okey. Mungkin Mawi, macam Mawi sebut tadilah, perbezaan Mawi, mana lebih mudah, menyanyi atau mengarah filem, Mawi? Okey, kalau ikut hobi sebenarnya menyanyi. Tapi bila nakkan challenge, saya perlu buat benda yang baru. Dan saya pun tak sangka sebenarnya yang saya ni tiba-tiba boleh terjebak dalam industri filem, dalam pengarahan filem ni, dan benda tu dah jadi saya punya passion pula, dan jadi kita jadi gairah pula. Lagi-lagi kalau filem tu, skrip tu kita tulis sendiri, lepas tu kita visualkan pula dekat set, lepas tu kita dapat pula apa kita nak, dia jadi lagi macam lagi bersemangat nak buat tu. Kalau kita tengok kepada trend perfilman kita lah,
Orang masih ingatlah selain daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, of course lah. Itu kita akan ingat sampai bila-bila. Betul. Tetapi dalam generasi baru, bila kita bercakap tentang pengarah, orang masih lagi melihat Allahyarhamah Yasmin Ahmad misalnya, ataupun Allahyarham Muhammad Khalid itu datang ke dalam terjun ke dalam dunia perfilman itu dengan idea yang jauh berbeza dari apa yang kita fikirkan. Betul. Apakah anda juga Mawi memikirkan bahawa trend sebegitu sebenarnya yang dikendaki oleh penonton filem di Malaysia? Dia bagi saya sebenarnya dia orang lain dia punya minat genre filem tu. Kan macam saya sendiri sebenarnya, saya kalau sebelum ni saya lebih suka kepada filem-filem komedi. Filem-filem komedi yang ada berunsur Islamik, itu yang saya suka. Tapi filem-filem action saya tak suka. Tapi bila saya dah duduk di kursi pengarah sebagai penerbit filem, saya kena suka semua filem dan saya kena belajar semua genre-genre filem ni. Macam itu. So memang kita tengok setiap pengarah tu dia ada dia punya identiti filem dia, dan dia memang ada, orang kata dia punya jalan yang dia nak perjuangkan kan. Memang tu memang dia panggil touch ni lah, sentuhan director yang ada tu lah. Jadi itu yang bila kita tengok filem kat Malaysia ni, dia ada pelbagai genre tu, dan kita tahu okey ni sentuhan Yasmin Ahmad, yang ni kita tahu ini Muhammad Khalid punya, ini P. Ramlee punya, ini Samsul. Dia macam gitu. Okey, FFM 31 dalam situasi SOP yang begitu ketat disebabkan oleh pandemik COVID-19. So dari aspek penganjurannya, tentunya lah ada juga perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Jadi pesanan dan juga persediaan yang dibuat oleh pihak tuan sendirilah, Prof sendiri, Finas sendiri dalam usaha untuk mematuhi, menjamin bahawa segalanya akan berjalan begitu licin tanpa melanggar SOP yang ditetapkan. Baik, kami ada sediakan aplikasi untuk memudahkan tetamu jemputan kita tu, supaya dia boleh scan, dan kemudian tak perlu beratur ramai-ramai. Susun daripada awal dah boleh masuk, dapat tahu seat mana, dan juga tak perlu beratur untuk scan ini QR code tu. Dan pada masa sama kita juga sediakan kit untuk PCR, dan juga kita juga pastikan jarak. Kita mengundang dengan 1,400 tetamu, tapi semua dengan penjarakan. So ada selang antara seat. Jadi kita memang mengikut sepenuhnya SOP yang ditetapkan oleh MKN. Satu lagi, mungkin ini tak ada kaitan lah dengan FM, tapi saya memang nak bertanya juga kepada Prof selaku Ketua Pegawai Eksekutif Finas. Sebelum ini banyak juga lah saya interview tokoh-tokoh filem, mereka yang terlibat dalam industri perfilman, drama dan sebagainya. Dan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, mereka mengalami satu situasi yang cukup tertekan. Produksi untuk gagal, tidak ada tidak dapat melakukan penggambaran dan sebagainya. Mereka mengalami kesukaran dari segi keuangan untuk to maintain the company dan sebagainya. Apa yang telah Finas lakukan, dan saya percaya Prof juga melihat ini sebagai satu masalah yang perlu diatasi dengan segera oleh Finas sebenarnya. Jadi kalau bagi Finas, kalau yang mendapat dana DKD, digital kandungan digital tu, dana kandungan digital, biasanya kita akan beri pertimbangan. Misalnya kita bagi lanjutan tempoh sebab alasan COVID. Jadi yang mereka yang kadang-kadang yang kita dah pernah kecoh baru-baru ni, Finas mengeluarkan surat saman kepada mereka yang tak selesai, tak siap. Jadi kita bagi kelonggaran kat situ, gantung kepada justifikasi yang diberikan. Jadi dalam hal ni kita banyak betul ansur. Begitu juga dengan hal-hal lesen misalnya, yang mana mereka yang tak dapat renew lesen, yang mana lesen ataupun deposit telah kata orang tu tidak dipulangkan kerana tidak tidak renew lesen selepas 3 bulan, tak diambil balik semula deposit walaupun dah diberi surat amaran. Tapi kami tetap bertimbang rasa, kita bagi lanjutan peluang sampai bulan 12 untuk renew balik lesen. Itu antara perkara yang kita lakukan untuk membantu industri supaya tidak menyusahkan
Itu. Dan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni juga, Mawi, kita tahu bahawa filem-filem tak dapat ditayangkan di panggung-panggung, dan itu juga memberi impak ataupun kesan sebenarnya kepada mereka yang terlibat dalam dunia perfilman ini. Bagi Mawi sendirilah, bagaimana dengan filem tiada tajuk apabila ia disiapkan dan saya tahu ditayangkan di televisyen melalui pembayaran untuk menonton filem tersebut. Dari segi sambutan, apakah Mawi berpuas hati, tetapi masih lagi ada sesuatu yang perlu dilakukan sebenarnya? Baik, untuk filem tiada tajuk, alhamdulillah waktu tu kita diberi 100 panggung. 100 panggung. Memang tiada tajuk ditayangkan di panggung memang sempat pada tahun 2019 sebelum PKP. Sebelum PKP. So alhamdulillah bila dapat ditayangkan di Pawagam, so alhamdulillah nampak sambutan pun positif, so komen-komen pun positif, alhamdulillah. Cuma yang terkesannya sekarang ni penerbit-penerbit filem yang dah siap filem dia untuk ditayangkan pada tahun 2021 waktu PKP tu. Memang time tu ialah bila buat filem ni kita punya bajet bukannya kecil, besar, kos yang sangat besar. Jadi bila dah keluar duit, kita nak pulangan duit kita tu cepat. Jadi bila PKP, panggung wayang tutup apa semua kan, tak boleh buka sebab ialah semua orang tak boleh keluar. Benda tu memang sangat terkesan kepada industri filem. Nak penerbit filem lah yang dah keluar duit ni. So sebenarnya banyak lagi filem yang tertangguh tau, yang bajet besar-besar. Tapi saya respect pada penerbit-penerbit filem sekarang ni yang dah mula panggung dibuka. Diorang berani masuk awal-awal ni. Tapi nak tak nak Prof kena masuk jugalah untuk dapatkan balik pulangan tu kan. Tapi waktu PKP tu kita ada satu lagi platform yang berbayar di TV di TV itu sekurang-kurangnya dapat juga membantu untuk dapatkan balik pulangan tu. Macam pulangan, dia sebut tentang pulangan, Mawi. Selepas tayangan tiada tajuk, apakah balik modal ataupun enjoy keuntungan ataupun macam Alhamdulillah dia di tahap okey-okey. Dah di tahap okey-okey, alhamdulillah. So adalah okey tu maksudnya ada balik modal lah, balik modal. Okey. Alhamdulillah. Orang niaga dia mesti nak ada untung, at least untung sikit tu kan. Tapi okey balik modal dan bolehlah kita rolling balik untuk buat movie yang kedua macam itu kan. Tapi kita belajar lah waktu tu, mungkin marketing kita kurang dari sudut marketing. Saya belajar dari situ lah kan. So yalah, kalau dah belajar, dah tahu kesilapan, jangan buat lagi. Betul. Next kita pertingkatkan lagi lah kita punya marketing. Sebab kita tengok dari sudut feedback sangat-sangat positif. Orang sangat sukalah kan, alhamdulillah. So dari segi penganjuran FFM 31 ni, Prof, dari segi penilaian sudah pun dibuat, dan mereka yang dipilih untuk menilai filem-filem yang bertanding dalam FFM 31 ini, apakah Prof berpuas hati dengan kebolehan dan juga ketokohan ahli-ahli panel yang terlibat? Ya, masing-masing ada ketokohan masing-masing dalam bidang yang berbagai, dan penjurian dilakukan secara adil dan saksama, tak ada pilih kasih. Memang itu yang diingatkan selalu. Tapi kita berharaplah, saya berharap keputusan ni diterima ramailah, sebab kita biasa tahu, kita biasa maklum bahawa selepas itu nanti macam-macam timbul lah. Jadi kita dah beri kepercayaan pada juri, dan pastinya kalau ada ni pun kita tak dapat elak lah, sebab kita manusia ni punya pandangan yang berbeza-beza kan. Tapi kita dah bagi kepercayaan, dah bagi taklimat kepada juri tentang peranan dan tanggungjawab masing-masing. Jadi kita percayalah pada juri yang dilantik untuk memilih. Prof mempunyai background yang berbeza sebenarnya bila kita cakap tentang dunia perfilman dan seorang profesor. Bagaimana Prof menyesuaikan diri sebenarnya dalam tugas dan tanggungjawab yang serba baru sebagai ketua pegawai eksekutif FINAS ini sebenarnya? Ya, betul. Okay, Cik Syarkawi dah buat homework background saya fine art, tapi masa saya belajar saya ambil seni lakon. Seni lakon saya ambil. Saya juga ambil seni muzik. Jadi itu di USM dulu lah. Sama lah kita. Saya pun USM. 82-86 lah. Tapi saya lebih dulu lagi. Lebih awal lagi. Saya boleh lahir tu. Jadi walau macam mana pun, saya rasa dan saya juga pernah jadi timbalan rektor suara. Jadi dan dah ada background, tahu tentang teater, tentang production dan sebagainya. Dan pada masa yang sama saya juga biasa buat video editing semua, biasa dan tak asing lah sebenarnya. Tapi saya ingat yang penting sebagai CEO FINAS ni ialah
pengalaman saya, pengalaman mentadbir saya selama tak kurang 18 tahun lah di pelbagai peringkat. Jadi itu menjadikan landasan saya lah. Dan saya kemahiran saya dalam pelan strategik lah, mengasih pelan strategik. Jadi itu penting untuk saya untuk merancang Finas ni untuk satu masa akan datang apa yang saya hasratkan. Alhamdulillah. Baik, kita di penghujung, sayang sekali tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. Jadi Mawi, apa yang ingin anda sampaikanlah kepada penggiat-penggiat filem, penggiat-penggiat seni, bahawasanya selepas walaupun kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, tetapi masih ada cahaya di hujung terowong sebenarnya. InsyaAllah. Dan kita menunggu cahaya itu terang seterang-terangnya. Jadi seruan anda kepada penggiat-penggiat seni tanah air. Baik, saya sebenarnya kesempatan ni saya nak ucapkan tahniah juga, terima kasih kepada Finas sebab waktu PKP hari tu semua penggiat-penggiat seni ramai yang maksudnya terkesan lah jadi bila dana kandungan digital mula ditawarkan kepada penggiat-penggiat seni, dan saya pun ada propose, ada pitching lah kan. So alhamdulillah waktu PKP itu company saya pun ada dapat juga dana dan alhamdulillah dah habislah program tu 13 episod dan semuanya dah settle alhamdulillah. Jadi waktu PKP itu sebenarnya ramai yang terkesan bila ada DKD ni, dia orang kata dapat sekurang-kurangnya dapat bernafas balik waktu itu kan, dengan tim saya dengan kru-kru, sebab saya punya program tu saya panggil penyanyi, saya panggil pemuzik, saya panggil pelakon dan sebagainya lah. Dan kepada penggiat seni, so saya harap kena terus bagi sokongan kepada FFM dan teruskan berusaha lah untuk menghasilkan filem-filem yang berkualiti lah, insyaAllah. Ikut Prof ni ada harapan nak menang ke apa? Mana? Bila ikut Prof ke program ni. Ada dengar-dengar ke kata tak ada. Okey. Tak ada, saya jadi Prof. Saya tanyalah pada Finas sebab merahsiakan benda ni. Tapi sebenarnya saya mewakili penggiat-penggiat sini semuanya pressure tau. Dia pressure. Apa ni jemput tapi tak beritahu kategori apa. Saya beritahu ini. Okeylah. Sayang sekali kita terpaksa berpisah di sini, tapi jutaan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Nasir Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif Finas, dan tentunya kepada Mawi juga kerana sudi bersama kita walaupun ringkas sebenarnya. Tetapi mungkin Prof, selepas Festival Filem Malaysia yang ke-31 ini kita duduk lagi untuk bercakap dan juga melakukan satu analisis yang mungkin lebih detail lagi berkaitan dengan Festival Filem Malaysia dan juga berkaitan dengan seni, anak-anak seni kita yang mungkin sedang menghadapi banyak masalah dan apa yang akan Finas lakukan untuk membantu mereka. Itu saya kira cukup penting sebenarnya. Baik, terima kasih kepada anda yang bersama kami di ruang bicara ini, dan jangan lupa seperti yang selalu kami wawarkan, yang selalu kami pesankan kepada anda, kita masih lagi sebenarnya berada dalam pandemik COVID-19. Jadi patuhilah SOP yang telah pun ditetapkan dan selalulah ikuti pesan yang selalu kita sampaikan. Kita jaga kita jaga keluarga kita, dan yang penting sebenarnya kita jaga negara kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum.